Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim, yang bermaksud wa minal laili fatahajjad bihi, dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya. Nafilatan laka, sebagai solat tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Suratul Isra, perjalanan malam, surah yang ke-17 pada ayat yang ke-79 daripada 111 ayat pada juzuk yang ke-15. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita yang telah tertangguh 2 bulan lebih. Lama tak datang. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi kitab kita. Rasa berhabuk dah apa kitab? Ya ke tak? Kita sambung kitab kita ni, Usul Tauhid karangan Tuan Guru Tuan Husin Kedah. Ini kitab ni masuk dalam kategori fardu ain lah. Ilmu yang wajib dipelajari. Ini terkandung di dalamnya tauhid, fiqh dan tasawuf, tapi dia lebih kepada tasawuf kitab ni. Jadi moga-moga dengan kita mengaji kitab ni, kita akan bertambah yakin dan bertambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan yakin dan iman itulah akhirnya kita diselamatkan Allah daripada dibakar dalam api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Jawi muka surat 13. Muka surat 13 baris ke-11 daripada bawah. Bermula faedahnya, kan? Situ kan? Maka ini sekaliannya. Okey sikit. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka ini sekaliannya itu beberapa dalil syar'iyah amaliyah. Bermula faedahnya ilmu ini iaitu dapat mengerja akan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan dapat menjauh akan barang yang ditegah akan dia, dan dapat dibeza antara keduanya yang hasil daripada sekaliannya itu beberapa faedah dunia dan akhirat. Jadi ini masih lagi dia termasuk di dalam yang kita sebut oleh ahli ilmi, orang yang mengaji, dia akan kata ini termasuk di dalam mabadi asyarah. Nama dia mabadi asyarah ni maksudnya permulaan yang 10. Kalau ngaji kitab lama ni lah dia kena lalu dulu mabadi asyarah ni. Sebab apa? Mabadi asyarah ni permulaan yang 10 ni maksudnya 10 poin, 10 perkara penting mustahak yang kita kena tahu sebelum kita nak belajar satu-satu ilmu. Khususnya ilmu agama lah, khususnya tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kita nak tahu 10 perkara tu. Ini dah masuk perkara yang keberapa saya tak ingat. Dia ada makna dia apa semua tu lah, sebab dia tak susun ikut nombor ni. Jadi dia kata maka ini sekaliannya. Ini maksud kembali pada mana? Pada yang atas dia tu, yakni tempat ambil ilmu ini. Dia ada 8 tempat ambil ilmu fiqh. Ini nak cerita pasal ilmu fiqh. 8 rujukan ilmu fiqh, iaitu Quran, hadis, ijma', qiyas. Ini yang biasa kita dengar. Kemudian ditambah lagi 4: istishab, istihsan, istiqra' dan i'tiran. Ada juga yang tambah lagi 2, tapi ini yang biasa-biasanya lah yang orang pakai, yang menjadi masyhur di kalangan alim ulama ni 8 perkara ni. Tapi yang masyhur di kalangan kita orang awam 4 lah: Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Biasa kita dengar 4 tu, tapi sebenarnya dia ada lagi, dia ada 4 lagi. Sebab tu kadang-kadang ada perkara yang kadang-kadang hukum tu atau fatwa tu kita nampak janggal atau nampak pelik, ataupun macam contoh tak biasa dengar, kita kata. Contoh semayang Jumaat 6 orang. Tu jarang, bukan jarang, memang tak pernah dengar. Time PKP ni baru pernah dengar. Sebab apa? Sebenarnya memang ada. Dia ada 18 kaul tentang solat Jumaat ni berapa orang. Ada 18 kaul. Kaul tu maksudnya pendapat. Mana ada 18 pendapat. Dan pendapat yang paling masyhur diguna pakai iaitulah 40. Bilangan sembahyang Jumaat tu 40 orang. Ini biasalah yang popularnya. Ini yang sepakat. Dan bilangan 40 tu pun sebenarnya bukan qat'i. Bukan orang cakap apa tepat secara Quran hadis. Tapi ini sebagai ijma' saja, sepakat ulama berdasarkan sepotong hadis. Apabila ditanya pada seorang sahabat ni, dia ada seorang sahabat ni, saya tak ingat nama dia. Dia bila dengar azan, dia akan puji sahabat dia seorang lagi. Dia puji orang duk tanya, kenapa yang kamu suka sangat puji dia ni? Sebab
Aku teringatkan dia kerana dialah orang pertama yang mengumpulkan kami untuk mengerjakan solat Jumaat. Itu orang yang pertama kumpulkan orang Islam nak buat solat Jumaat. Masa tu solat Jumaat yang pertama didirikan. Kemudian sahabat ni tanya, waktu tu ada berapakah bilangan orang yang semayang Jumaat waktu tu? Maka kawan ni kata arba'in, 40 orang. Maka pendapat 40 itulah dipakai oleh Imam Syafi'i. Sampailah kita pakai kat sini tempat kita ni. Tetapi di sana bukan mesti 40 je, ada pendapat-pendapat yang lain, sehingga ada juga pendapat yang kata 6 orang pun dibolehkan. Tapi kaul-kaul itu, pendapat-pendapat itu pendapat-pendapat yang terpencil, pendapat yang tak berapa kuat. Jadi bila ada satu masalah wabak dan sebagainya, maka ruang agama ni dibuka, maka diambil pendapat-pendapat yang mungkin kadang-kadang kita tak biasa dengar, sebab ia dipanggil masyaqqah, berlaku orang cakap apa, kesusahan waktu tu. Macam kalau mazhab kita Imam Syafi'i, belaga kulit batal habis hari semayang laki perempuan. Kemudian berlaku masyaqqah ketika tawaf di Kaabah. Sekarang tak masyaqqah lah, sebab ada garisan. Kalau sebelum ni nak belanggar saja kan. Jadi macam mana batal lah nak tawaf tu. Jadi ada kaul, ada pendapat yang kata tidak batal selagi mana tidak syahwat. Maknanya dia tak ada terasa naik nafsu masa belanggar tu. Nak naik nafsu apa, nampak Kaabah depan mata tu. Dia tengah baca ayat Quran, apa baca doa, takkan nak ni juga. Nampak pelik gitu. Ni niat kelain ni kan. Dia pun cari masa tawaf tu, cari awet Syria saja buat laga. Tu batal, tu naik syahwat nama dia. Jadi itu. Jadi Islam ni bukannya rigid, Islam bukannya sempit, Islam bukannya mengongkong. Dia tengok pada keadaan. Dan jangan pula kita faham Islam terlampau longgar, sampai kita buat relax-relax sangat. Lalang dia kata PKP tak boleh main Jumaat, tak payah pi memang aku tunggu dah time ni, dia kata. Memang duduk tidur kat rumah, duduk tidur boleh tahan lagi. Ada orang sampai tak hormat waktu. Ni kadang waktu tu hari Jumaat semayang Jumaat, tapi ialah ada had di masjid ataupun di Selangor, langsung tak boleh. Tapi janganlah waktu tu pergi lepak kedai makan, seolah-olah tak menghormati waktu Jumaat waktu tu. Jadi biarlah ada juga terkesan di hati, ni waktu Jumaat, duduk kat rumah semayang zuhur ke ataupun baca Quran kat rumah, sebab itu hari Jumaat kan. Dan waktu tu waktu Jumaat, ni buat relax sampai tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa nak sedih ke tak dapat semayang Jumaat, dia lagi sonok dia. Ni dengar pula SOP Perak kata boleh berapa? 120 orang. Dia kata sudah boleh dah pula. Dia marah boleh. Orang patut sonok boleh, dia marah pula. Alamak, kena datang lah pula ni kata. Ada jenis penyakit macam ni pun ada. Baik. Jadi itu dia maknanya, keputusan hukum ni ada banyak. Jadi apa-apa fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang alim, orang yang ahlu zikri, orang yang sentiasa ingat kepada Allah apabila kamu tidak tahu tentang satu-satu hukum hakam dalam agama. Kerana hukum hakam agama tu dalilnya luas, ada 8 tadi tu. Jadi inilah dia kata, maka ini sekaliannya 88 tu beberapa dalil syar'iyah amaliyah. Dalil syarak yang secara amali, maknanya secara dalam bentuk perbuatan. Kita nak melakukan satu-satu perbuatan amal, maka dalilnya ada 8 perkara. Tapi yang paling didahulukan Quran lah. Tak ada siapa boleh mendahului Quran. Sebab tu bila Quran dah sebut jelas, itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Macam Quran sebut jelas, tilka hududullah, ini hukum aku kan. Azaniyatu wazani fajlid kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan berzina, laki berzina, hendaklah kamu sebat 100 batan. Ini tak ada beza di kalangan ulama. Kalau ada beza, ulama tu tak betul kan. Sebab ayat Quran sebut mi'ata jaldah, 100 kali sebat. Tanya mana ulama apa? Ulama Morocco, ulama Arab Saudi, ulama Iraq, habis tempat seluruh dunia tanya, semua akan jawab ya sebat 100. Sebab apa? Sebulat suara kata sebat 100. Allah kata dalam Quran. Yang ni pasti.
Tetapi cara sebat tu macam mana, rotan tu tebal mana, tu Quran tak sebut. Maka baru kembali pada ijtihad ulama. Barulah kepada pendapat setempat nak pakai apa gitu gini. Tapi sebat 100, Allah kata 100, 99 jadi kafir, 101 jadi kafir. Sebab apa jadi kafir? Tolak ayat Quran. Sebab Quran kata 100. Itu cerita dia. Itu berat dalam masalah hukum. Bila Quran dah sebut, jelas tak bolehlah sebab Quran dah sebut. Kalau Quran tak sebut lain kan. Itu baru boleh kita nak bincang. Bila Quran kata orang mencuri potong tangan, wajib potong. Kemudian cara nak potong tu pakai apa, itu ijtihad. Sebab Quran tak sebut cara potong tu pakai apa. Tapi Quran sebut potong, maka yang potong tu wajib. Tapi cara potong serah pada kamulah, bincanglah sama kamu. Sebab Allah tahu zaman kita berubah-ubah. Mungkin zaman dulu yang ada pedang aja, jadi waktu tu yang sesuai dipotong menggunakan pedang. Zaman lah mungkin ada laser dah, jadi mungkin yang paling sesuai laser. Jadi gitu. Tu kita kena faham dalam bab ni. Baik, selesai. Bermula faedahnya. Faedahnya apa? Ilmu ini ni muradnya maksudnya ilmu fiqh. Faedah ilmu fiqh. Apa makna faidatun? Faedah bermakna samarah. Faedah maknanya buah. Samarah bermakna hasil. Maknanya buah tu maknanya hasil. Jadi faedah ni maknanya hasil. Makna hasil macam mana? Apa hasil kita dapat bila mengaji ilmu fiqh? Tu nak cerita dia. Sebab kita buat satu benda pasti mengharapkan hasil. Mana ada orang buat benda tak harap hasil. Dia ada dua kumpulan yang buat satu benda tak harap hasil. Pertama, sama ada dia gila, mereng, atau yang kedua makamnya terlampau tinggi. Macam tuk-tuk wali kan. Macam orang, kalau orang yang akalnya tak waras, dia buat satu benda dia tak harap apa-apa pun. Sebab dia buat satu benda tu dengan bersahaja gitu je, tak ada tujuan apa. Tapi kalau orang yang waras buat satu benda mesti mengharapkan sesuatu. Betul tak? Kita bekerja harapkan apa? Gaji, duit ringgit. Saya kerja memang ikhlas, tak payah bayar gaji, tak apa saya. Ada bengong namanya tu. Bos dia pun tengok atas bawah. Bos dia kata ada tertelan ubat gegat ke macam mana ni dah. Macam tak betul je kan. Semenjak PKP ni macam gila je jadi. Mana ada semua orang yang waras mesti fikir itu. Melainkan waras dia terlampau tinggi dah. Sebab apa? Sebab dia dah duduk makam yang sangat tinggi macam ahli sufi. Wali-wali Allah kadang-kadang dia bercakap memang dia tak harap apa-apa, semata-mata harapan dia Allah. Dia syurga pun dia tak harap, pahala pun dia tak harap. Yang dia harap semata-mata Allah. Ni terlampau tinggilah. Tu terlampau tinggi. Macam kita jangan cakap itu sebab kita tak sampai tahap tu. Kita cakaplah kita nak syurga, jangan buat kemas sangat. Aku tak kisah syurga neraka, aku tak kisah. Yang penting Allah. Selagi masuk neraka sungguh padam muka. Jadi kita cakaplah kita nak syurga, kita nak pahala, kita tak nak neraka. Tapi apa-apa pun kita berserah pada Allah. Cakap yang tu tak apalah. Gitu. Baik. Jadi bermula faedah maknanya hasil mengaji ilmu ini, iaitu ilmu fiqh. Apa yang kita dapat? Iaitu dapat mengerjakan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Bila mengaji ilmu amal, ilmu macam ni, ilmu ibadat, ilmu fiqh, maka kita dapatlah nak buat apa yang disuruh oleh Allah. Jadi itulah maqasid sebenarnya kan. Itulah tujuan kita mengaji ilmu fiqh. Tujuannya sebab nak beramal. Tapi kadang-kadang ada orang tersilap sangka dia mengaji tujuan bukan nak beramal, tapi tujuan nak berhujah dengan orang. Tu yang sibuk nak berdebat. Sibuk gaduh pasal tahlil boleh tak boleh kan, bid'ah tak bid'ah. Sibuk gaduh pasal wirid pas sembahyang ni ada tak zaman Nabi buat tak buat kan. Padahal dia zikir satu habuk pun tak sebut nama Allah. Lepas tu buat pula video kata zikir sebut nama Allah tak ada faedah pula dah. Habis tu sebut nama hang ada faedah. Tu jadi habis ni kan. Gaduh benda yang memang tak mendatangkan hasil. Padahal amal kita dah lah sedikit.
Takkan kita sebut nama Allah tak ada hasil langsung. Tak payah bawa dalil hadis ke Quran, sebut nama Allah. Fikir orang yang tak mengaji pondok pun boleh jawab, sebut nama Allah, takkan tak dapat pahala. Kan? Sebab sebut benda baik pun dapat pahala. Ini kan pula nama yang terbaik. Allah, lafzul jalalah, nama yang paling agung. Tak payah tunggu dalil. Dalil ni nak membuktikan sesuatu tu pasti betul. Allah tak payah dibuktikan, memang betul dah, sebab dia Tuhan. Nama Allah dah kan. Lepas tu nak gaduh pula, tak ada faedah apa semua, jangan. Lepas tu hari tu apa? Video tu buh kat dalam grup kita tu, Surau Poli Berwah tu. Lepas tu saya jawab siap-siap dah. Saya kata ustaz ni Wahabi, jangan ikut dah. Hati-hati tuan-tuan dalam nak duk share video-video kuliah agama ni. Saya bagi tahu serang dekat masjid ni. Ni dalam masjid saya tak cakap bohong. Kalau video yang bersumber daripada Pro Media Tajdid, itu geng Wahabi punya. Yang rakam ni, geng rakam video ni, rakam kuliah-kuliah ustaz-ustaz ni, dia ada kumpulan dia juga. Dia ada kumpulan-kumpulan dia. Kalau kita biasa tengok Abu Khadijah Studio, nama dia AKS, dia tulis situ. Ataupun lagi yang popular-popular ni, kalau di Perak ni Yuk TV, atau kalau di belah Kedah Ar-Rahman TV. Dia ada banyak. Yang tu semua ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Tapi kalau video kuliah tu dia ada tulis bawah tu Pro Media Tajdid, itu geng Wahabi, terang-terang. Memang saya orang cakap apa, berani cakap betul sungguh. Sebab kalau kita perasan, semua rakaman video yang dirakam semuanya ustaz Wahabi. Tak ada seorang pun ustaz daripada belah kita yang dirakam, tak ada. Dia memang kumpulan dia macam tu. Sebab tu hati-hati, jangan pandang asal nama ustaz kita nak pakai. Sebab zaman ni zaman fitnah. Tapi saya bagi tahulah, nak percaya, tak nak percaya sudah, nak ikut juga silakan ikut. Kan? Sebab kita bercakap ni ada hujah ni, kitab-kitab lama ni, kitab-kitab turas. Kok mana pula amalan-amalan macam tu bid'ah lah, apalah semua tak boleh. Kami dulu pergi umrah, dia tak baginya buat tahlil. Lah kali buat dekat nak pakai surau hotel pun dia tak bagi juga. Lah kali kami duduk depan pintu hotel masing-masing. Kan dia macam ada lorong kan nak masuk bilik kan. Duduklah tepi-tepi tu, tahlil situ. Tapi dia nak halang juga dan nak vacuum kapet. Nak suruh kami bangun juga. Nak kacau juga kan. Aduh, semua tak boleh. Apa pun tak boleh. Daripada sebut nama Allah, bukan sebut nama apik mana. Nak. Tu. Ini dia. Jadi hati-hatilah. Dapat mengerja akan banyak. Jadi tujuan mengaji sebab nak beramal, bukan nak banyak berhujah. Hujah banyak tapi amal tak ada. Mereka klaim diri mereka sebagai golongan salafi. Salafi ni kena faham, salafi ni kurun ketiga hijrah dan ke bawah. Kurun 1, kurun 2, kurun 3, tu panggil golongan salaf. Lepas daripada tu dipanggil golongan khalaf. Kita ni khalaf. Yang ni golongan yang dulu-dulu dipanggil salaf. Sebab tu dipanggil salafus soleh. Kenapa panggil salafus soleh? Sebab kurun 1, kurun 2, kurun ketiga hijrah, semua orang waktu tu boleh kata 90% semua alim-alim dan warak-warak. Imam masjid waktu tu alim 4 mazhab. Imam, bukan ustaz lagi, imam baru. Tok Siap tak payah sembang lagi dahsyat Tok Siap waktu tu. Nak ceritanya kuat sungguh. Pengajian waktu tu, ilmu hebat-hebat masa tu. Sebab tu panggil salafus soleh. Amal saja hebat. Sebut dalam kitab-kitab, sembahyang sunat mereka paling kurang, bukan paling banyak, paling kurang 1000 rakaat, tu paling sikit. Paling sikit. Khatam Quran paling sikit 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Kita 3 tahun tak khatam-khatam. Jadi salafi kat mana kita? Tu zaman tu hebat. Ada yang sampai tahap hebat ni punya amal, tawaf Kaabah tu dapat khatam 30 juzuk Quran. Bayang, tawaf aja dah berapa lama, macam mana slow dia berjalan tak tahu. Punya dahsyat punya amalan. Kalau kita dengar macam tak berapa nak logik, nak percaya tak percaya, suka hati. Sebab dalam kitab sebut, takkan ulama nak bohong.
Kan? Tak pelik lah benda tu, sebenarnya tak pelik. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang, memang nampak pelik. Tapi kalau kehidupan waktu tu memang kuat beribadat, nak pelik tang mana? Tak ada pelik. Silat-silat kalau orang zaman dulu hidup zaman kita, dia pelik tengok kita. Tidur je dia kata. Nampak Quran tak baca, semayang tak. Nampak? Dia pula pelik dengan kita. Padahal zaman tu memang kuat beribadat. Sikit-sikit ibadat, sikit-sikit ibadat. Lepas tu ada gak yang jawab, dia kata tak apalah, zaman dulu kan ada macam zaman sekarang ni, nak pergi kerja lah, apalah, zaman kita sibuk. Betul lah, memang betul lah. Sebab tu Imam Ghazali, Imam Hasan Al-Basri sebut, Imam Ghazali nakal dalam kitabnya Ayyuhal Walad, kan, min alamat i'tiradillahi anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi, kata Imam Hasan Al-Basri. Tanda-tanda orang tu Allah paling daripada Allah paling wajahnya daripada Allah sibukkan dia dengan urusan-urusan duniawi, urusan yang tak mendatangkan manfaat akhirat pada dia. Jadi antara bandingan orang dulu dengan orang sekarang, kita tengok orang dulu sibuk dengan ibadat, orang sekarang sibuk dengan dunia. Maknanya siapa yang kena paling? Kita lah. Lagi tanda kuat kita kena paling, Allah hantar wabak sampai semayang kita berjarak-jarak, sampai masjid pun kena sekat. Maknanya habis ibadat kita ni makin lama makin slow, makin lama makin slow. Nak harap apa kita? Tu payah kan? Sebab tu kita kena struggle lah. Paling-paling tidak, kalau tak boleh menambah amal, jangan menambah dosa. Tu je paling tidak. Nak boleh selamatkan kita umat akhir zaman ni. Tak boleh nak tambah pahala, tapi janganlah sampai menambah dosa. Sebab pahala kita tak banyak nak banding dengan orang dulu-dulu. Memanglah orang dulu-dulu nak sibuk dengan dunia macam mana, dunia tak ada sekeliling sangat pada dia. Tak payah jauh lah zaman salafus soleh, ambil zaman nenek moyang kita sudah. Dalam rumah dia ada apa? Ada piring astro, bentuk macam sama tapi bukan dia. Kuali ada kat rumah. Tapi bukan piring astro kan. TV tak ada kan. Radio tu pun kena tampar 4 kali baru bunyi. Itu pun tujuan nak dengar tentera Jepun dah datang belum. Itu ya. Tu pun sorok-sorok. Cerita Piramli dulu kan. Jadi makna kata nak ceritanya telefon, handset tak ada. Jadi hiburan keliling dia kurang. Jadi bila kurang hiburan, apa yang dia nak talakan untuk menceriakan hidup dia? Lain tak bukan baca Quran. Nak pandang kanan tak ada apa, pandang kiri tak ada apa, yang nampak Quran juga senaskah. Akhirnya ambil Quran, baca. Tu orang dulu kadang-kadang dia hafal ayat-ayat Quran kan. Padahal bukan ngaji tahfiz pun zaman dulu. Sebab apa? Dia tak tahu nak sibuk tang mana, dia sibuk bahagian akhirat lah. Tapi kita hari ni terlampau banyak keliling dunia pada kita. Jadi akhirnya kita terpegun dengan kehebatan-kehebatan teknologi dunia. Akhirnya kita tersibuk dengan urusan dunia sampai terlupa urusan akhirat. Tapi tak boleh salahkan dunia, sebab nanti di hari akhirat yang masuk neraka bukan dunia. Orang yang mencintai dunia yang masuk neraka. Bukan kereta masuk neraka, bukan TV masuk neraka, bukan radio masuk neraka. Tuan punya radio masuk neraka. Sebab apa? Sebab yang patut kita kontrol TV, bukan TV kontrol kita. Sebab remote di tangan. Kita yang patut select nak buka time bila, nak tengok untuk apa, kita lah kena ni tentukan. Datanglah dia macam-macam ada. Memang macam-macam ada. Pas satu cerita, pas satu cerita. Semua cerita bohong. Dah sampai bila nak baca cerita yang sebenarnya dalam Quran? Cerita dalam Quran semua cerita benar, tapi tak ada siapa nak baca. Ini yang menunjukkan bahawa orang lebih gemar cerita bohong daripada cerita benar. Bila orang bawa cerita benar, semua orang tak nak layan. Tapi kalau bawa cerita bohong, tu paling sedap tu, gosip. Cerita buruk orang, cerita bawa cerita benda baik, siapa nak dengar? Datang rumah dia, "Jah, Assalamualaikum." "Salam. Awak ni pagi-pagi datang rumah aku dah. Dah ni ada cerita baru ni." Dah apa pula cerita baru ni? "Dak buat teh lu," kata. Bawa sedap sembang. Dia kawan tu buat teh. "Siap beli ni biskut lutut saya jual tu." Bawa layan dia kata. Kan? Dia cicah. "Dah cerita mana? Cerita cepat." "Dak ni aku jumpa ni pagi tadi aku sempat dengan tu imam." "Lepas tu kenapa dengan dia?" Dia lepas semayang baca Quran.
Lepas tu pas baca Quran dia berzikir. Lepas tu dia balik rumah. Lepas tu dia tolong sidai baju pula. Lepas tu dia ambil anak dia hantar kat sekolah pasti. Dah ni cerita apa ni? Cerita apa ni? Tak ada apa penting pun dalam tu, dia kata. Mana siapa nak dengar bila orang cerita benda baik? Yang dia nak dengar mesti ada kona. Aku nampak Tok Iman ni. Lepas tu dia singgah rumah janda. Tapi kan Tok Iman sini lah. Tok Iman tempat lain. Dia nak dengar yang tu dia kata, patu. Tu cerita dia. Dia mesti nak jadi gitu. Jadi habis dah masyarakat kita ni, kan? Yang betul dia tak mau. Dia nak yang pelik-pelik, yang ngarut. Ada tengok orang buat kuliah agama dekat televisyen 30 minit Ustaz Don, kan? Berapa ramai sangat yang view, yang tengok. Banding cerita-cerita mengarut, gelak-gelak yang bukan-bukan. Ni ada satu siri, saya tak tengok lah kat TV tapi ada orang anda duk video-video tu kan, yang pasal ni apa ni, ada rakyat kita seorang ni, Malaysia ni, dia berkahwin dengan orang apa, Korea ke apa, Korea kan? Betul? Tahu ya. Tak apalah dia kahwin tu, tak apa dah, alhamdulillah dia bawa masuk orang kepada Islam. Tapi nak sonokkan geli hati kita ni, dia buatlah orang biasalah, orang luar tak payah kata Korea, Bangla kalau cakap Melayu pun, kalau baru-baru masuk kita pun rasa macam kelakar dia cakap, sebab dia pelik cakap, kan? Cakap Melayu dia pelat-pelat, jadi bahan lawak. Jadi gelak sana gelak sini. Dah sekarang kita nak tanya, apa faedah? Apa yang kita dapat? Dengar duk gelak hak tertelan gigi palsu masuk dalam mulut. Mati situ. Nak boleh dapat apa? Nak boleh dapat apa? Baik ni dengar ni, mengaji sifat Allah, mengaji apa sifat Rasul, kenal Allah, kenal Nabi. Sebab soalan tu yang nak ditanya nanti dalam kubur, kan? Wa man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau tak mengaji sifat Allah, nak jawab macam mana Allah? Tak kenal Allah. Boleh sebut nama Allah, belum tentu kenal Allah. Sebab kalau kata sebut nama Allah dikira kenal Allah, dah Acong boleh sebut nama Allah. Adakah Acong kenal Allah? Kalau dia kenal Allah, kenapa dia tak masuk Islam? Orang bila kenal Allah pasti cinta pada Islam, sayang pada Islam. Jadi sebut nama belum tentu cinta, sebut nama belum tentu kenal. Boleh sebut nama Allah, semua orang boleh sebut, tapi belum tentu dia kenal Allah. Begitu juga sebut nama Muhammad, memang boleh sebut nama Muhammad, tapi kenal tak Nabi Muhammad tu siapa dia? Anak siapa? Duduk mana? Meninggalnya di mana? Berapa orang isterinya? Anaknya nama siapa? Tak tahu. Kan? Tapi nama artis bukan main hafal lagi nama artis. Artis tu kahwin tak jadilah, tunang putuslah, kecoh, kan? Ulama meninggal tak ada apa, senyap sepi, tak ada nak cakap apa. Semenjak daripada tempoh PKP ni, ada tak tahu dah siapa yang catat, tapi dia bagi tahulah, dia kata hampir 300 lebih dah ulama meninggal seluruh dunia. Maknanya benarlah apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Nabi akan mencabut ilmu bagi umatnya pada Nabi pula, Allah akan mencabut ilmu bagi hambanya, yakni hambanya yang hidup di akhir zaman, dengan cara bila sahabat tanya macam mana Allah cabut ilmu, maka kata Nabi, Allah cabut ilmu dengan mematikan para alim ulama. Kerana ilmu duduk pada alim ulama, bukan duduk pada buku, bukan duduk pada kitab sebagai panduan saja. Buktinya kitab berlambak di kedai kitab, tapi bila tak ada ustaz-ustaz yang nak mengajar, siapa boleh ajar kitab? Tak ada siapa. Hanya jadi usang macam tu je lah kitab-kitab tu, dimakan, dianai-anai gitu je lah, kan? Kalau kita baca sendiri pun belum tentu kita faham macam mana ulama tu faham. Baca sendiri belum tentu lagi, kan? Kita baca, beli buku agama, buat baca sendiri, lepas tu buat faham-faham sendiri. Itu yang pendapat bila dia baca hadis tentang pakai jubah labuh sampai ke buku lali, ke tumit ni, masuk neraka. Kata haram perbuatan tu. Habis ramai kita tengok ulama yang jubah dia labuh sampai kat buku lali, habis kata semua ulama tu masuk neraka. Macam mana faham hadis tu? Jadi mana boleh main baca sendiri, faham sendiri? Tak boleh. Dalam hadis tu dia ada asbabul wurud,
Nah, sebab turunnya hadis tu, sebab apa Nabi cakap masa tu? Kenapa Nabi cakap haram waktu tu? Rupa-rupanya bila dikaji tentang hadis ni, Nabi kata haram kerana waktu tu waktu permulaan Islam. Waktu permulaan Islam, orang Islam masa tu kebanyakannya orang yang susah-susah, yang miskin-miskin. Orang susah bajunya senteng-senteng. Jadi bangsawan-bangsawan kafir Quraisy ni, mereka ni kebanyakannya orang-orang kaya, orang-orang hebat. Jubah mereka hebat-hebat sampai berlapis-lapis, sampai labuh-labuh. Kemudian dengan sombongnya mereka sombong kepada orang Islam, mereka jalan depan Islam sambil menyeret-nyeretkan jubahnya yang labuh tu dengan keangkuhan. Maka kata Nabi, mereka yang berjubah labuh itulah duduk dalam neraka. Jadi maksud itulah tu, kata Imam Nawawi, itulah itu dengan sifat sombong. Jadi masuk neraka tu dengan sombong, dengan angkuh, bukan sebab jubah. Macam mana boleh sebab jubah boleh jadi masuk neraka? Tu kena faham. Jadi tak bolehlah nak faham sendiri. Jadi nak ceritanya, ilmu-ilmu agama ni perlu berguru. Tapi bila Allah dah ambil habis nyawa-nyawa guru kita, kita nak belajar dengan siapa? Sehingga kan yang tinggal semuanya orang-orang yang jahil sahaja. Tak ada dah. Hari ni pun pengajian pun dah kurang. Tak kata guru tu kurang, pengajian pun kurang. Pengajian pun kurang. Orang Selangor dah banyak bising dah. Ada kawan-kawan di Selangor, dia kata, Ustaz, dah hampir kat setahun dah Ustaz kami tak semayang Jumaat ni. Dia kata, kuliah agama lagi tak payah cakap lah. Hati kita ni kalau lama dah tak dengar kuliah agama, kita kadang-kadang kita tak nampak. Kita hidup ingat kuliah agama ni sekadar mengisi masa lapang antara maghrib sampai isyak. Kita tak nampak kesan dia sebenarnya. Kesan dia adalah kesan tarbiyah, kesan didikan. Nak sentuhan hati. Kadang-kadang ada yang penyampaian tu masuk sampai ke hati kita, kita terasa bersalah, balik kita insaf. Itu kesan daripada majlis ilmu. Tapi bila semua ni tak ada, nak kesan macam mana hati kita? Hati jadi berkarat. Tak ada tazkiyatun nafs, tak ada penyucian jiwa, tak ada penyucian hati. Dan kita sangka kita sentiasa betul, sentiasa elok, padahal rupanya makin jauh daripada rahmat Allah. Sebab tu kita risau kan bila masjid dilarang. Jadi masalah agama tak seimbang kan. Jadi tak seimbang. Tak apalah, buatlah. Nak buat SOP macam mana pun, nak buat jarak sampai 5 meter pun, janji biarlah masjid tu buka dulu. Buka dulu masjid. Sebab masjid tempat turun rahmat. Moga-moga dengan sebab rahmatlah Allah angkat wabak kan. Ni terus tutup masjid, sayanglah kan. Tempat orang nak ibadat apa semua, tempat baik, tempat soleh, tempat berkumpulnya orang-orang baik. Jarang orang berhimpun di masjid geng-geng perompak kan. Geng-geng kaki judi, kaki minum. Ada geng-geng kaki judi, kaki minum. Malam ni lepak mana? Masjid ada? Mana ada. Selalunya orang pergi masjid ni insya-Allah orang-orang yang baik. Walaupun mungkinlah bukan nak kata kita ni baik sangat tak, tapi kurang-kurang ada dalam hati tu kebaikan. Ada teringin nak buat ibadat, orang-orang soleh. Moga-moga dengan hati-hati yang beginilah, mana tahu dalam ramai-ramai kita berdoa, Allah dengar doa kita. Allah angkat wabak ni. Lepas tu kita minta, bukan kita petikai, tapi minta dikaji semula kan, kaji semula. Lagi-lagi di belah sana tu, Selangor tu, Kuala Lumpur dan sebagainya, sana adalah tempat maksiat berlambak-lambak. Jadi kita nak bagi seimbang paling tidak pun, ataupun nak melawan kan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perkara-perkara kebaikan itu menghapuskan perkara-perkara kejahatan. Tiba-tiba perkara kebaikan sikit, kejahatan banyak. Macam mana nak hapus kejahatan? Dia kaedah dia gitu, tu ayat Quran. Baik. Barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Jadi tujuan mengaji sebab nak buat. Jadi contoh, kita mengaji ambil wuduk sebab kita nak ambil wuduk. Belajarlah cara sapu muka macam mana kan. Saya nak puji ni, siapa tahu yang share dalam grup kita tu cara-cara sembahyang dan cara-cara ambil wuduk bagi orang yang sakit. Bagus tu. Kita jangan delete video tu, simpan dalam telefon kita. Kalau kita tak pakai hari ni pun, mungkin satu hari nanti kita pakai. Kalau kita tak pakai pun, boleh kita tolong pakai untuk orang lain. Sebab mana tahu sakit, kita tahu kaedah ni nak buat macam mana. Jangan nampak bukan video kelakar, delete lah dia kata. Dia nak bahagian kelakar je. nak bahagian gini lah, bahagian ilmu untuk kita.
Nak mana tahu nanti esok kita nak pakai. Tu. Dan ditunjuk dengan gambar, ada orang berlakon kat situ lagi. Jadi lagi jelas kita nampak. Kalau baca kod kitab mungkin kita tak nampak macam mana perbuatan tu. Jadi itu tujuan mengaji, sebab nak beramal. Jadi mengajilah setakat benda yang perlu kita beramal. Janganlah mengaji pun dia ada tahap juga. Jangan sampai over. Jangan lebih-lebih sampai mengaji benda yang bukan untuk kita nak buat pun. Ni saya nak terang. 8.45 dah. Boleh sikit lagi. Ni geng-geng berani semua sini tak? Tak apa, kalau kena sama-sama kan. Apa nama tadi? Apa nama? Mengaji ni kita belajar ni. Saya pun terkena enggak. Tengok kita nak tengok. Cerdiknya kafir barak lana tumwah ni. Apa nama, geng-geng Yahudi apa semua ni, mereka dah rancang dah benda ni lama dah, beratus tahun. Ada yang kata 700 tahun mereka mengkaji tentang orang Islam, sebab bagaimana nak mengalahkan orang Islam. Akhirnya dia bawa satu sistem, dia masuk semua aspek ni, dia masuk semua benda, pendidikan, perbankan. Kalau saya nak cerita semua memang lanjut sampai 12 tengah malam. Lepas tu habis kita semua kena sibuk lagi. Jadi kita cerita sebahagian je lah. Kita cerita dari sudut sistem pendidikan. Mereka kacau sistem pendidikan ni macam mana. Mereka memperkenalkan sistem pensijilan. Sedangkan dalam Islam tak ada pensijilan ni. Dalam Islam yang mementingkan ialah berilmu dan beramal. Tujuan mengaji sebab nak beramal. Nabi ajar gitu. Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak macam mana nak nyuci najis ni? Sahabat kata tak tahu. Nabi pun tunjuk. Jadi supaya dapat ilmu, kemudian nanti kamu boleh amal. Macam mana kamu nak buat? Itu tujuan belajar sebenarnya. Tapi dia ajar kita, dia letakkan tahap-tahap tertentu yang kita kenal hari ni dengan apa nama, SPM, diploma, degree, master, PhD dan macam-macam lagi. Sedangkan dalam Islam belajar tidak ada had, sampai mati wajib belajar. Kan? Sebab mana dia pernah akan berhenti? Apa sahaja pengetahuan yang kita tahu hari ni tak sampai setitik pun dari selautan ilmu Allah. Mana ilmu ni terlampau besar. Jadi mana kan pernah cukup kita mengaji, walaupun hebat mana pun kita tak pernah cukup, sebab ilmu terlampau besar. Macam saya pernah buat contoh dulu. Kita baru mengaji cara nak baca doa kunut, tu baru baca, kita tak tahu maksud dia lagi. Kita pun belajar maksud dia. Kemudian kita tak belajar pula sejarah doa kunut. Kenapa dia adanya doa kunut? Kemudian kalau kita belajar pula sejarahnya, kita tak belajar pula kenapa doa kunut dalam subuh je, waktu lain tak ada. Kalau makna nak ceritanya lagi dikorek lagi luas, lagi dikorek lagi luas, lagi dikorek lagi luas ilmu agama ni. Kan? Lagi banyak, lagi dalam, lagi dalam, lagi dalam, dan tak pernah nak tembus pun. Memang terlampau banyak ilmu ni. Kan? Jadi kita ni akhirnya dia buat peringkat gitu. Kemudian pula adalah satu peringkat sehingga ada orang bila dia sampai target dia nak satu tahap, dia rasa dia dah kemah dengan tahap tu. Contoh dia kata saya nak mengaji sampai degree. Bila sampai degree dia rasa macam dia dah cerdik dah. Jadi dia tak perlu dah nak sambung lagi ke, nak belajar lagi ke, sedangkan dia tetap kena belajar. Dia rasa macam dah cukup, sedangkan belajar tak pernah cukup. Dia dah rasa sampai tahap PhD, seolah-olah dengan nama PhD tu dia paling pakar dalam dunia ni, semua benda dia tahu. Tak boleh. Kan? Ada banyak lagi kekurangan pada kita. Bukan semua benda kita kena tahu. Kan? Kemudian itu satu. Yang keduanya, dia sibukkan kita dalam pelajaran-pelajaran tadi, kadang-kadang subjek-subjek atau ilmu-ilmu yang kadang-kadang kita tak guna pakai pun dalam hidup kita. Tak guna pakai dalam hidup kita. Contoh ilmu sastra, dia suruh kita hafal pantun, hafal ni. Bila pula kita nak berpantun? Nampak? Kajang pak malau, kajang belipat, sedap juga sate kajang. Dah dia apa dah? Nak tapi nak jawab examnya pasal hafal, telan buku tu weh. Kadang-kadang tu matematik sampai dia punya formula tu, Allah, sampai asal rambut lurus jadi kerinting. Nak cerita berseliratnya kepala otak dia, pening. Lah kali sampai ada yang pelajar bunuh diri, stres,
Ada pelajar ambil ekstasi supaya boleh cergah tak tidur malam untuk belajar hafal banyak-banyak. Akibat dia. Padahal Allah bukan suruh tu. Ya Allah suruh ni belajar bab ibadat, bab agama, kamu tu bertuhankan Allah. Kemudian bahagian kehidupan kamu belajar lebih kurang. Sebab tu kita tengok sebagai contoh, saya nak cakap. Kadang-kadang kita tengok orang Cina, bukan nak kita nak puji orang Cina, tapi kadang-kadang kita cuba tengok cara hidup dia. Kadang dia ada anak dia tak mengaji tinggi pun. Kadang SPM pun tak lepas. Nah, tapi bapak dia ada kedai runcit. Bapak dia ajar anak dia sampai anak dia boleh ambil alih kedai tu esok. Kemudian ada modal sikit, tambah lagi cawangan, buka lagi kedai satu lagi. Maknanya dia jaga keturunan dia supaya keturunan dia juga yang pegang ekonomi. Dan kita belajar tinggi, last kali kerja bawah siapa? Bawah depa gak? Depa gak bos, kita gak kuli. Hatta nama engineer pun saya pun dulu gitu. Belajar 6 tahun. 3 tahun diploma, 3 tahun degree. Hebat dah keluar tu. Ingat pandai sangat dah, cerdik sangat dah. Dia keluar, toke yang tu juga. Dia mata sepek kat token, kita kat jadi kuli dia. Bila saya kaji saya punya CEO syarikat masa tu, rupa-rupanya dia kata dia dulu ni tukang bawa tangga je, repair aircon kerja dia. Tukang bawa tangga, bawa toolbox, pergi repair aircon rumah orang. Tapi dia belajar pelan-pelan. Ini apa, dia banyak tanya. Nah, itu yang sebenarnya ilmu yang kita belajar sebab kita nak guna. Ini kita ilmu belajar banyak-banyak, lah kali guna 1/10 daripada tu je. Lagi 9 tu nak apa? Tak pakai. Akhirnya hidup kita dibazirkan bertahun-tahun dengan disibukkan dengan benda-benda yang akhirnya dahlah kita belajar benda tu kita tak pakai. Agama pula kita makin jauh. Tak reti. Nah, suruh tulis suratul Fatihah pun tak reti. Tak payah kata tulis suratul Fatihah, tulis nama sendiri dalam tulisan Jawi pun tak reti. Padahal tu basic. Nak ceritanya macam mana dia jauhkan kita dengan agama. Ini cara dakwah barat kafir laknatullah. Dia nak jauhkan kita dengan Islam. Sebab tu Nabi kata shibron wa shibrin, zira'an wa zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, kamu akan jauh daripada Islam akhir zaman. Sikit-sikit, kemudian banyak-banyak. Tanpa kita sedar, rupanya kita dah semakin jauh. Minta maaf cakap, kan? Zaman dulu-dulu, siapa-siapa boleh baca tahlil, siapa-siapa boleh jadi kalipah tahlil. Lah ni kalau tu imam tak datang sakit perut, pakat tolak masing-masing. Yalah, sini. Hang macam kata imam dah hang ni. Nah, tolak. Padahal buku kan ada, tinggal baca je. Semua tak boleh. Kan? Dia kata bukan tak boleh Ustaz, boleh baca, tapi satgi tain la ilaha illallah tu nak berhenti tak erti dia dah. Nak berhenti tu macam mana? Kat 2 jam setengah la ilaha illallah penat lah. Last sekali seorang terbesin kuat, acam berhenti terus tu. Nah, nasib baik kawan tu bersin. Nak ceritanya sampai kadang-kadang benda tu benda basic je. Sebenarnya kita tak perlukan orang masjid pun tak apa, cuma orang masjid kita nak ambil berkat. Kita buat anak sanak saudara kat rumah pun boleh sebenarnya. Lagi afdal sebenarnya ahli keluarga sendiri. Kan? Bukanlah nak kata salah tak, tapi nak ceritanya sampai tak boleh. Lepas tu sembelih korban. Sembelih korban, kawan tu pula dia seorang 3 kampung pakai. Lembu duk lama dah congok lembu. Lembu pandang dia pandang lembu. Lah kali lembu tanya, bila nak sembelih? Kata jak ni, tukang sembelih kat kampung sebelah ni, dia kata. Satgi datang ah. Nah, sembelih je lah, ambil pisau sembelih. Sampai tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak ambil berat ilmu-ilmu macam ni. Oh, tapi kalau sembang bab motor, bab kereta, bab ilmu duniawi, pakat bergaduh masing-masing. Dak ni sepanah 8 ni, dak 10. Gaduh bab sepanah je. Kan? Tapi bab hukum tajwid habis jauh. Benda-benda kadang-kadang benda-benda tu basic. Benda-benda asas. Sebab apa? Inilah yang mereka tanam berpuluh-puluh tahun. Kan? Supaya akhirnya kita sibuk dengan ilmu duniawi, tanpa kita sedar kita dah jauh dengan ilmu ukhrawi. Jauh dengan ilmu akhirat, jauh dengan ilmu agama. Kan? Ada. Kesan dia bila kesan dia? Benda ni dia kafir bawa ni, British bawa ni, zaman sebelum merdeka dulu 63 tahun 63 tahun yang dulu. Kesan dia sekarang baru kita nampak. Mana-mana budak yang masa tu zaman dia tu budak dia belajar, besar ni baru nampak kesan dia. Apa kesan dia?
keluar kenyataan daripada seorang pengarah, dia kata rawatan Islam perlu dibuktikan keberkesanannya. Cakap apa je ni? Kalau yang cakap tu Hindu, yang cakap tu Buddha, yang cakap tu pakai rantai salib, tak pelik nama pun dia kafir. Dia tak yakin dengan perubatan Islam, tak pelik sebab dia kafir. Yang cakap ni orang Islam. Dia orang Islam, tiba-tiba dia kata rawatan Islam perlu dibuktikan keberkesanan dia. Maknanya kamu tak yakin rawatan Islam tu berkesan. Bila kamu tak yakin dengan Islam, kamu ni agama apa? Sedangkan Allah sebut dalam Quran, afillahi syakkun, adakah kamu ragu-ragu dengan aku? Sepatutnya yang perlu dikaji, perlu diselidik, perlu dibuktikan keberkesanannya rawatan yang selain daripada rawatan Islam. Contohnya vaksin, ubat-ubatan. Itu patut dibuktikan benar tak berkesan. Adapun ubat yang datang daripada Rasulullah, habatus sauda, madu dan sebagainya, itu Rasulullah makan. Apa saja yang datang daripada Rasulullah itu datang daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa saja Nabi buat semuanya wahyu daripada Allah. Bila wahyu maknanya apa saja yang ada pada Nabi semuanya terbaik, semuanya yang paling tepat, semuanya yang paling betul. Kalau ada orang kata ada juga pada Nabi tak betul, kafir dia. Mana boleh jadi macam tu? Sebab apa jadi boleh bercakap macam tu? Ini kesan pendidikan agama dijauhkan pada masyarakat. Akhirnya dia bercakap walaupun dia seorang doktor, walaupun dia hebat dari sudut duniawi, peguam, hakim dan sebagainya, hebat kerjaya dunianya, tapi jauh ketinggalan bab agamanya, dan akhirnya dia sendiri menghina agamanya tanpa dia sedar. Dia sendiri memperendahkan agama dia tanpa dia sedar. Ini akibat jauh dengan ilmu agama. Inilah ilmu yang kita lekeh-lekehkan dulu. Dulu orang cakap ngaji pondok nak kerja apa? Ngaji tafiz nak boleh makan apa? Inilah hasil dia. Walaupun kami tidak berjawatan tinggi, tapi kami tidak mempersekutukan Tuhan kami. Walaupun kami tak hebat gaji kami, tapi kami merasa cukup dengan rezeki Allah beri pada kami. Kami tak ambil jalan yang haram. Lebih baik itu. Biar dunia kita susah, jangan akhirat kita susah, tuan-tuan. Daripada nak kejar dunia senang, akhirnya akhirat kita merana. Sedangkan yang berkekalan itu akhirat, bukan dunia. Dunia sementara je, pejam celik, pejam tak celik-celik. Jangan pejam, tak celik kan. Tu je. Jadi gitulah. Jadi ini kita bagi kesedaran, minta kita sama-sama renungkan. Baliklah kita pada jalan agama. Letakkanlah keyakinan. Kita tak nak pakai habatus sauda, tak nak pakai minyak zaitun, tak nak pakai madu, tak sampai jadi kafir pun. Tapi janganlah memperendahkan dia. Tak nak hantar anak ngaji pondok, tak nak hantar anak ngaji tafiz, tak jadi kafir. Tapi jangan hina pondok, jangan memperendahkan tafiz, sebab mereka hafal ayat-ayat Allah. Ayat Allah tu, bukan ayat siapa-siapa, ayat Allah, ayat Tuhan dalam kepala mereka. Sehingga kata ulama, siapa mana-mana orang atau mana-mana budak yang 30 juzuk ada dalam Quran, bersaksilah dia adalah seorang wali sebenarnya. Kenapa wali? Sebab 6,236 ayat Quran ada dalam kepala dia. Kita boleh nak masuk 6 ayat pun payah dah, nak kata 6,000. Wali dah tu. Dan ayat Quran ada dalam kepala, dia boleh ingat. Sampai ada yang lagi dahsyat, bukan sakat ingat ayatnya, ingat terjemahnya. Sampai ada yang ingat muka surat. Oh dahsyat. Tapi ada tak orang sanjung benda ni? Ada tak diberi kepada para hafiz gelaran Datuk Seri ni? Tak ada. Kejayaan dunia pun ada lah, tapi kami tak terhegeh pun nak kepada gelaran tu. Cukuplah Allah memuliakan kami dengan sebab Allah nak jinakkan hati kami pada jalan agama. Itu pun dah sudah cukup. Jadi kita kena betulkan balik jalan-jalan kita ni, biarlah menyusuri jalan-jalan agama. Tak apa, tak payah kejar kehebatan dunia, tapi kita carilah kehebatan akhirat yang Allah janjikan. Itu yang sebenarnya kejayaan yang sebenar. Jangan ukur kejayaan dengan rumah besar, jangan ukur kejayaan dengan kereta hebat. Apa guna kereta hebat kalau baru keluar kedai kita kena langgar dengan lori? Tak hebat mana dah kereta tu? Betul tak? Tak ada apa dah. Kehebatan yang sebenarnya, dia mati dalam keadaan baik dan dia boleh jawab setiap soalan di dalam kubur oleh malaikat munkar nakir. Itulah kejayaan. Dan akhirnya di hari akhirat dia dimasukkan ke dalam syurga.
Kan, itulah kejayaan yang sebenar. Walaupun di dunia rumahnya tiang sengit, tak ada masalah bab tu. Ada. Jadi itu dia. Jadi makna kata ilmu fiqh itu iaitu mana dia hilang dah. Dapat kita belajar mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dan dapat menjauh akan barang yang ditegah akan dia. Kita berhenti situ. 3 baris je baca malam ni. Tak apa baca sikit pun, tapi kefahamannya dapat insya-Allah dah. Dan kita akan sambung, dan dapat dibeza antara keduanya yang hasil daripada sekaliannya itu. Kita berhenti sekat dan dapat dibeza antara. Boleh dah. Jadi macam biasalah. Kat belakang tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tafiz kami di Batu Hampar. Itulah. Jadi pakak-pakaklah membeli sambil menderma. Kan? Jadi inilah pakak-pakak tolong gitulah. Jadi insya-Allah teruskanlah melakukan segala bentuk kebaikan. Alhamdulillah saya tengok Masjid Berwas semakin kepada ke arah kebaikan. Pertama, jemaahnya makin ramai. Bukan hanya dari sudut solat jemaah, tapi kuliah pun alhamdulillah. Ini satu kejayaan kita bersama untuk menghidupkan ruh-ruh Islam atau suasana-suasana Islam di tempat kita, supaya akhirnya dengan kesungguhan kita ni Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkatan. Dan rasanya kalau ikut rekod kita pun belum pernah ada kes. Kalau ada pun tak pernah kan. Berwas, clear. Jadi moga-moga kita harapnya itulah, teruskan ibadat kita, hidupkan suasana. Sebab tu kadang-kadang ada kuliah bertembung. Ustaz, malam ni kuliah banyak Ustaz. Dekat Taman D5 ada satu, Kuartus Polis ada satu, masjid ada satu, Cik Putih satu, di apa nama tu, Kampung Kota satu. Tak apa, kita belaga kuliah itu menunjukkan suasana ilmu bangkit di tempat kita. Yang kita tak nak belaga benda, belaga jom heboh. Belaga ada megasi, belaga ada nyanyi-nyanyi. Minta maaf Ustaz, tak dapat nak pergi sebab ada karaoke Ustaz. Tu baru kita risau. Masyarakat kita ke mana perginya? Tu baru masalah sebenarnya. Tapi kalau belaga kuliah, alhamdulillah, itu tandanya suasana ilmu tu bangkit di tempat kita. InsyaAllah, moga-moga Allah turun rahmat. Cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.